Hello, apa kabar pelajar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini saya akan mengajar kamu mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah hidangan dessert bagi sajian timur dan barat. Dan tumpuan topik kita pada hari ini ialah maksud dan kegunaan dessert serta dessert timur dan dessert barat. Standard pembelajaran ada dua. Yang pertama, menyatakan maksud serta kegunaan dessert. Dan yang kedua, menamakan contoh-contoh dessert timur dan juga dessert barat. Baiklah, yang pertama sekali kita mulakan dengan maksud dessert. Hidangan manis yang dihidangkan ketika akhir hidangan utama seperti makan tengah hari atau selepas makan malam untuk melengkapkan atau menyeimbangkan lagi hidangan itu. Jadi dessert ini, jika cuaca adalah panas, maka dessert sejuk atau dessert dingin beku adalah sangat sesuai dihidangkan. Betul kan? Jikalau hari sangat panas, kita makan sesuatu yang sejuk, kita sangat rasa selesa. Begitu juga dessert. Okay? Dan seterusnya, jika cuaca adalah sangat sejuk ataupun cuaca yang sejuk, maka pilihan kita adalah dessert panas dan ialah sangat sesuai dihidangkan pada masa cuaca yang sejuk. Baiklah, fungsi dessert ada 4. Okay. Yang pertama ialah menyeimbangkan rantaian hidangan. Yang kedua, memberikan kepelbagaian warna dalam sajian. Yang ketiga, mempelbagaikan perisa dan rasa makanan. Seterusnya yang keempat, yang merupakan sajian terakhir dihidangkan selepas hidangan utama. Baiklah, kita lihat dulu sajian untuk timur. Okay, jadi bahan tempatan adalah sebagai sumber utama. Jadi bahan-bahan tempatan ini adalah seperti kelapa, daun pandan, keledek, ubi kayu, sagu, pisang dan sebagainya. Jadi faktor utama yang mempengaruhi dessert timur adalah budaya dan sumber yang ada di sekeliling kita. Jadi seterusnya dessert timur seperti yang cikgu sudah sebut tadi, ia terdiri daripada dessert panas dan juga dessert sejuk. Kita teruskan dengan dessert panas, iaitu dessert bergoreng. Jadi yang pertama sekali, dessert jenis ini digoreng mengikut kuantiti minyak yang banyak pada kuantiti yang sesuai. Jadi contoh-contoh dessert untuk dessert bergoreng ialah, cuba para pelajar berikan cikgu contoh. Boleh ingat? Jadi cuba pelajar bandingkan contoh-contoh yang pelajar sudah sediakan dengan contoh-contoh cikgu. Yang pertama, dessert bergoreng ialah kuih keria, pisang goreng, cempedak goreng, keledek goreng. Adakah sama dengan contoh cikgu? Seterusnya cikgu ingin tunjukkan gambar yang berkaitan dengan dessert yang cikgu sudah tunjukkan ini. Jadi kita main teka-teki lah kan. Apakah gambar yang cikgu tunjukkan ini? Yes, ini ialah kuih keria. Yang seterusnya, lihat gambar yang seterusnya. Ini adalah, boleh teka? Yes, ini ialah cempedak goreng. Cuba lagi. Ini sudah biasa kita lihat. Ini adalah pisang goreng. Dan kita ada satu lagi gambar raja. Ini adalah keledek goreng. Baiklah, kita teruskan lagi dengan dessert penas yang seterusnya, iaitu boiled dessert ataupun dalam bahasa Malaysia iaitu dessert yang kita didihkan. Jadi dessert boiled dessert ini dimasak dengan kaedah merebus dan menggunakan haba lembab, iaitu dalam cecair yang bersuhu 100 darjah Celsius. Contohnya, pelajar boleh bagi contoh? Boleh ingat contoh-contoh dessert boiled dessert? Jadi cuba bandingkan dengan jawapan cikgu. Contoh yang ada ialah kuih buah Melaka, sagu gula Melaka, putri mandi dan juga sagu kelapa. Adakah jawapan cikgu dengan pelajar sama? Alright. Jadi kita lihat juga dulu gambar-gambar yang berkaitan dengan jawapan-jawapan ataupun contoh-contoh boiled dessert.
Okey, jadi apakah gambar yang cikgu tunjukkan ini? Yes? Okey. Kalau betul, ini adalah sagu gula Melaka. Okey. Tengok gambar raja yang kedua pula. Okey, cuba pelajar teka. Ini adalah favourite cikgu tahu. Okey, ini adalah kuih buah Melaka. Kan dalamnya ada buah Melaka yang sangat manis dan sedap. Okey, seterusnya apakah gambar raja ini? Kuih apa? Ada dua saja lagi. Sagu kelapa, kan? Okey. Betul. Siapa yang dapat jawapan? Betul. Tahniah. Okey, yang tak dapat betul, tak apa. Cuba lagi yang ini. Okey. Ini adalah putri mandi. Okey. So, itu adalah contoh-contoh bulk dessert. Seterusnya, kita lihat pula dessert jenis kukus. Dessert kukus. Okey. Jadi, steam dessert ataupun dessert kukus ini dimasak dengan kaedah mengukus dengan menggunakan wap daripada air yang sedang mendidih seperti. Okey, jadi boleh pelajar cuba ingat makanan ataupun kuih-kuih yang dikukus dengan menggunakan kaedah kukus. Okey. Alright. Jadi cikgu tunjukkan contoh-contoh yang cikgu sudah sediakan. Okey, ada kuih seri muka, kuih lapis lagi. Betulkah jawapan kamu dengan cikgu? Nona manis dan kuih kosoi. Okey, sebenarnya ada banyak lagi kan? Okey, dan apam lagi. Okey. Jadi, mari kita main teka-teki dulu apakah gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ini. Okey, ini adalah, yes, ini ialah kuih lapis, betul. Okey, seterusnya, adakah kamu tahu ini kuih apa? Yes, ini ialah kuih seri muka. Seterusnya, pernah kamu melihat kuih ini? Okey, ini. Okey, ini adalah kuih nona manis. Okey. Dan ini. Yes, ini adalah kuih apam yang bukan digunakan untuk tahun baru Cina saja, tetapi untuk bila-bila masa saja, dan untuk apa-apa jenis perayaan pun kita boleh menghidang kuih apam. Okey. Alright. Jadi selesai tentang dessert kukus dan kita lihat pula, oh, ada satu lagi gambar raja yang tertinggal. Ini ialah kuih. Okey, apakah gambar raja yang cikgu tunjukkan ini? Kuih kosoi. Okey. Tahniah kepada pelajar yang dapat mengenal jenis-jenis kuih ini. Okey. Jadi kita lihat lagi. Okey, jadi tajuk seterusnya adalah tentang dessert sejuk. Okey. Jadi dessert sejuk untuk sajian timur adalah terdiri daripada buah-buahan segar tempatan. Buah-buahan ini dibahagikan kepada dua bahagian dalam dessert tempatan. Yang pertama ialah buah-buah segar yang siap dipotong dan dihidang bersama-sama. Yang kedua, buah-buahan sebagai gubahan dan disajikan kepada tetamu. Jadi cikgu tunjukkan contoh, ini dia buah-buah yang kita hidangkan bersama dengan sajian utama, okey, yang dipotong, dan gambar raja yang ini pula adalah gubahan, buah-buah yang digubakan dan disajikan kepada tetamu. Okey, dessert sejuk seterusnya ialah jelly. Okey. Jadi jelly ini adalah diperbuat daripada dengan melarutkan gelatin atau kristal jelly di dalam air. Seterusnya, rasa jelly boleh dipelbagaikan dengan menambahkan bahan perisa seperti yogurt, susu dan jus buah-buahan. Okey, jadi ini adalah gambar raja contoh-contoh untuk jelly yang ditambahkan dengan yogurt. Kemudian ini adalah jelly yang ditambahkan dengan jus buah-buahan. Kemudian ini adalah jelly yang dicampur dengan susu. Sebenarnya ada banyak lagi hidangan-hidangan jelly dengan pelbagai kreativiti. Okey, cuma itu adalah beberapa contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, jadi seterusnya pula, topik kita seterusnya adalah dessert untuk sajian barat. Okey, jadi kita lihat apakah sajian barat ini. Okey, jadi sajian barat, dessert sajian barat merupakan hidangan pencuci mulut yang terakhir selepas hidangan pembuka selera, sup dan juga hidangan utama.
Okey, sama seperti sajian timur juga. Dan sesuatu menu itu dianggap kurang lengkap tanpa menghidangkan dessert. Maknanya mereka sangat serius menghidangkan dessert setelah menyiapkan satu-satu hidangan utama. Dessert barat dihidang pada penghujung jamuan. Biasanya mempunyai rasa manis atau pahit daripada buah-buahan dan coklat. Pahit ni maksudnya ada sedikit rasa pahit. Okay. Dan dessert sajian barat terdiri daripada sajian panas dan sajian sejuk. Dessert panas untuk sajian barat. Dessert panas perlu dihidangkan segera sebaik saja disediakan kerana dessert ini akan terjejas dari segi masa dan rupa jika dibiarkan lama. Jadi contoh dessert panas adalah seperti crepe, puff, pastry, pie, Danish dan juga pastry lapis. Okey, jadi cikgu tunjukkan beberapa contoh gambar. Okey, yang ini contoh untuk crepe. Dan ini pula adalah contoh untuk puff. Okey. Seterusnya, ini adalah pastry. Boleh saja egg tart ataupun cheese tart. Seterusnya pie. Ini adalah lemon meringue pie. Contoh Danish pula, ini adalah cinnamon roll. Cinnamon roll. Kemudian contoh pastry lapis adalah gambar ini. Seterusnya kita lihat pula dessert sejuk. Dessert sejuk ialah dessert yang dihidangkan sejuk. Boleh disediakan mengikut bekas atau acuan yang besar atau kecil mengikut kesesuaian. Jadi contoh-contoh dessert sejuk adalah seperti kek, puding, jelly, agar-agar dan mousse. Okey. Jadi dessert sejuk ini terdiri daripada dessert asas krim, dessert asas custard dan juga puding. Jadi cikgu ingin tunjukkan beberapa contoh gambar. Jadi yang ini adalah contoh dessert sejuk untuk kek. Okay, this is kek. Kemudian kita tengok puding. Okay, ini adalah puding. Ini contoh jelly. Kemudian kita tengok agar-agar. Okey, ini agar-agar buah-buahan. Dan satu lagi ini adalah mousse. Jadi ini adalah mousse, chocolate mousse. Okey. Okey, kita lihat yang pertama dessert asas krim. Dessert asas krim memerlukan lebih banyak bahan dan langkah penyediaan. Lebih senang disediakan dari dessert custard. Ini mungkin kerana teksturnya adalah lebih stabil dari dessert custard. Menggunakan ejen pemekat berasaskan bahan kanji. Boleh didikan tanpa berketul. Bahan-bahan untuk dessert asas krim ini mudah rosak. Okey. Oleh itu ia perlu disimpan di dalam chiller sepanjang masa. Dan sekiranya makanan ini sudah melebihi 12 jam, maksudnya makanan ini adalah rosak dan perlu dibuangkan. Okay. Jadi contoh dessert asas krim adalah seperti tartlet buah-buahan dan juga pavlova. Okay. Jadi ini adalah gambar untuk tartlet buah-buahan. Dan ini pula gambar, contoh gambar untuk pavlova. Okay. Dessert asas custard dibuat menggunakan susu atau krim, kuning telur, gula dan bahan perisa tambahan. Boleh tambahkan tepung jagung, minyak jagung atau gelatin. Dessert asas custard ini dimasak menggunakan water bath atau dipanaskan secara perlahan di atas api. Boleh dikukus atau dibakar dalam ketuhar. Okey, jadi cikgu ingin terangkan sedikit tentang kaedah water bath tadi. Okey, jadi water bath ini menggunakan dulang pembakar yang berisi air, kemudian dimasukkan ke dalam ketuhar. Jadi suhu ketuhar adalah sekitar 100 darjah Celsius. Tidak boleh lama kerana masakan akan berair dan mudah pecah apabila dipotong. Okey, jadi ini adalah contoh water bath yang cikgu katakan tadi. Okey, so dulang itu akan dituangkan air. Okay, kemudian kita akan letakkan makanan itu, masakan kita dan masukkan ke dalam ketuhar. Okay. Okay, so ini adalah contoh masakan untuk dessert asas custard, iaitu krim caramel. Okay, seterusnya ialah puding. Jadi puding adalah hidangan yang dihasilkan daripada bahan-bahan yang direbus, dikukus atau dipanggang. Puding mempunyai rasa manis dan dihasilkan daripada agar-agar, telur serta campuran tepung.
Puding dimasak dengan susu masam, iaitu yogurt, tepung jagung, tepung ubi kayu atau telur. Dihidangkan setelah disejukkan terlebih dahulu. Kemudian puding ini dihidangkan bersama perisa, coklat, karamel, vanila ataupun buah-buahan. Terdapat juga puding segera yang dalam paket tu, okey. Jadi kita hanya perlu campur susu dan air panas. Contohnya puding vanilla flan, okey. So ini salah satu contoh puding vanilla flan. Okey. Pembelajaran kita sampai di sini saja pada hari ini. Cikgu berharap pelajar dapat memahami apa yang sudah cikgu sampaikan dengan menggunakan contoh-contoh gambar yang cikgu sertakan bersama. Okey. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel cikgu sekiranya pelajaran kita pada hari ini memberi manfaat kepada pelajar. Okey. Jadi stay safe and stay healthy. Kita jumpa lagi. Bye.